Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, insya-Allah dalam satu perkongsian kita pada petang ini, sama-sama kita ikuti, sama-sama kita menghayati apa yang kita cuba kongsikan ialah berkaitan dengan Al-Quran, ataupun tajuk yang kita cuba kongsikan pada hari ini ialah indahnya bersama dengan Al-Quran. Indahnya bersama dengan Al-Quran.
Pertama sekali, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang saya baca tadi, yang kita sebut, yang kita selalu bacanya, kalau yang sentiasa dalam kepala kita, muqaddimah yang saya baca ayat tadi, mungkin kita pernah baca ketika dalam amalan tahlil, ataupun anak-anak pelajar biasa dilatih untuk membacanya semasa kita mengalunkan zikir al-ma'thurat. Tapi di manakah, apakah yang kita faham, apa yang kita baca? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam awal surah Al-Baqarah ini, yang juga merupakan yang kita sebut salah satu daripada ayat-ayat yang sering digunakan untuk kemaslahatan ataupun untuk tujuan perubatan, yang kita sentiasa cuba ikhtiarkan, dan inilah salah satunya. Tetapi ingin saya bertanya kepada semua yang ada pada hari ini, apakah yang kita faham tentang ayat ini? Ini sebagai muqaddimah kepada perkongsian kita pada hari ini. Jadi dalam ayat ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Inilah Alkitab yang kita sebut yang pertamanya la raiba fih. Yang kita sebut Al-Quran ini tidak ada keraguan, tidak ada perasaan yang kita sebut sebagai tashkik, kita rasa syak, yang kita rasa gundah gulana apabila adanya Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini disebut hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang mana orang-orang yang bertakwa ini dengan sifat-sifatnya yang disebut banyak dalam Al-Quran. Antaranya yang kita boleh ambil daripada ayat ini ialah allazina yu'minuna bil ghaib. Sifat yang pertama antaranya ialah orang-orang yang bertakwa ini yang disebut sebagai orang yang beriman. Mereka ini beriman, bertakwa, mereka yakin dengan perkara-perkara ghaib, al-ghaibiyat, atau kita istilahkan sebagai as-sam'iyat, yang kita sebut kalau bahasa Kelantan, bahasa Kelantannya bagi tak nampak. Hanya imanlah yang akan memberikan pencerahan kepada kita. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Antara sifatnya oleh orang beriman ini ialah mereka mendirikan salat secara zahir ibadatnya, dan mereka mendirikan amalan salat itu dalam kehidupan mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Antaranya lagi ialah sikap orang beriman ini menjadi orang yang rasa kasih, rasa dia memahami bahawasanya rezeki yang mereka terima itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka kembalikan dalam ibadat mereka zakat dan sedekah, dan seterusnya lah. Kemudian kita kembali kepada tajuk kita pada hari ini. Jadi sebagaimana yang kita sebut Al-Quran, perkara yang kita kena faham juga ialah dari sudut ta'rifan. Pertamanya suka untuk saya sebut, tadi kita dengar satu dalil berkaitan dengan Al-Quran itu secara umum. Banyak lagi lah kita akan dengar, kita akan memahami apakah itu Al-Quran dalam tafsiran-tafsiran Al-Quran, ayat-ayat yang lain, dan juga pencerahan-pencerahan yang diberikan oleh para ulama. Jadi saya ambil daripada satu perbincangan yang disebut dalam kitab Imam As-Sayuti, Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang menceritakan tentang apakah ta'rifan Al-Quran. Yang boleh saya terjemahkan mafhumnya ialah Al-Quran itu ialah kalamullah. Al-Quran ini ialah kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada makhluknya, yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dalam ta'rifan disebut yang Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam sebagai penyampai. Dan Al-Quran ini yang disebut sebagai Al-Mu'jiz. Al-Mu'jiz. Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang besar, yang paling agung, yang disebut maknanya Al-Quran ini dalam ta'rifan pun disebut ialah Al-Mu'jiz. Dan khusus lagi Al-Quran ini ia berbeza dengan
hadis qudsi, berbeza dengan bacaan hadis, berbeza dengan kita membaca kitab-kitab ilmu agama yang lain. Maknanya kita mana nak sebutnya ialah Al-Quran ini mempunyai satu nilai yang sangat agung, yang kita sebut al-muta'abbud bitilawati. Al-Quran ini yang kita sebutnya menjadi satu ibadah yang khusus ketika kita membacanya, walaupun kita baca tanpa memahaminya. Yang disebut dalam ta'arif lagi, Al-Quran ini bermula daripada surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah dan seterusnya, diakhiri dengan surah An-Nas. Yang disebut susunannya juga adalah tauqifi, benda yang telah tetap, bukan direka-reka oleh para sahabat dan sebagainya. Jadi tu secara umum ta'rifan kepada Al-Quran. Okey, perkara yang kedua yang suka saya nak sebut pada hari ini, saya ambil daripada perbahasan ataupun perbincangan yang telah disebut oleh Imam Al-Jazari dalam kitab Tayyibun Nashri. Tayyibah, matan tayyibah, biasanya anak-anak pelajar kita kalau di Kelantan ada Mak Tafiz Pulau Condong, disambung ke Al-Azhar Syubra, mereka akan menghafal matan ini. Matan lebih kurang ada 998 bait akan dihafaz oleh pelajar-pelajar. Jadi apa kata Imam Al-Jazari berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Izinkan saya untuk membaca sedikit cebisan, sedikit rangkap bait. Qala al-Imam Al-Jazari rahimahullah. Wa ba'du fal insanu laysa yashrufu illa bima yahfazuhu wa ya'rifu. Lidzaka kana hamilul Qur'ani ashrafal ummati ulil ihsani. Wa innahum fin nasi ahlullahi wa inna rabbana bihim yubahi. Wa huwa fi lukhra syafi'un musyaffa'un fihi wa qawluhu alayhi yusma'u. Yu'ta bihil mulka ma'al khuldi idza tawajahu tajal karamati kadza. Tu ada lagi lah beberapa bait yang berkaitan dengan Al-Quran dalam muqaddimah perbincangan oleh Al-Imam Al-Jazari yang menceritakan apakah kelebihan yang kita sebut bertepatan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu indahnya bersama dengan Al-Quran. Kenapa disebut dalam kitab-kitab tajwid, dalam kitab Ulumul Quran sendiri yang disebut perbincangan contohnya kalau khusus kepada ilmu tajwid, kenapa disebut ilmu tajwid ini antara pengajian ataupun istilahnya disebut ilmu yang sangat mulia. Kerana apa? Kerana dia berkait dengan salah satu cabang ilmu tajwid. Lebih-lebih lagi lah kita adanya ulama-ulama yang kita sebut bukan sahaja mereka mengajar, belajar dengan ilmu tajwid, tetapi mereka mahir dengan ilmu qiraatnya, mereka mahir dengan ilmu tafsirnya dan sebagainya. Lebih-lebih lagi lah. Tapi nak sebutnya, apabila kita sebut disandarkan dengan Al-Quran, maka kemuliaannya akan ada. Yang disebut kemuliaan itu bukan biasa-biasa. Alhamdulillah, kita di negara kita di Malaysia, perkembangan sistem hafazan, sistem pengajian, sehingga kalau di negeri Kelantan, sehingga kan di negeri Kelantan ada sekolah-sekolah yang kita kata bukan sahaja belajar ilmu sains dan sebagainya, bahkan mereka hafal Al-Quran. Alhamdulillah, 10 tahun, 20 tahun ini banyak sekolah-sekolah yang telah bersama-sama menerima cabaran ini, iaitu untuk belajar, untuk menghafal Al-Quran. Okey, kita kembali kepada bait syair tadi. Wa ba'du fal insanu laysa yashrufu illa bima yahfazuhu wa ya'rifu. Pertama, saya ringkaskan. Maknanya Al-Imam Al-Jazari kata manusia itu akan mulia, menjadi mulia dengan apa yang ada dalam hati dia, dalam diri dia, iaitu ilmu. Apa yang dia pelihara, yang dia hafal, yang dia jaga. Yang pertama, lidzaka kana hamilul Quran ashrafal ummati ulil ihsan. Disebut mereka yang disebut sebagai hamilul Quran, orang yang ada Al-Quran dalam diri dia. Dan kalau dalam huraian huraian oleh Imam Al-Jazari, dalam disyarah oleh ulama lain pula, menyebut dalam kitab Al-Hadi disebut bagaimana
antaranya yang disebut ialah hamilul Quran ini disebut antaranya ialah penghafal Al-Quran. Dan sebenarnya tidak terhad. Lebih luas lagi, peluang ini juga diberikan kepada semua orang, yang mana kita sebut mereka yang mengetahui dan cuba berusaha untuk mencapai nilai yang disebut sebagai penjaga-penjaga Al-Quran, pemelihara Al-Quran, yang mereka bukan sahaja membacanya, bukan sahaja menghafaznya, tetapi mereka terus mengamalkannya. Okey, saya baca lagi. Wa innahum finnasi ahlullah. Ini disebut sebagai Al-Quran ahlullah. Dan saya baca yang bait yang terakhir tadi, wa huwa fil ukhra syafi'un musyaffa'. Ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut bagaimana kelebihan antaranya yang saya ambil daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wastadhharahu fa ahalla halalah wa harrama haramah adkhalahu Allahu fil jannah wa syafa'ahu fi 'ashrati min ahli baitih kulluhum wajabat lahun nar. Ini salah satu hadis berkaitan dengan fadail, kelebihan orang yang maknanya menjadi orang yang mempraktiskan, membawa menjadi pembela kepada Al-Quran. Maksud hadis ini ialah barang siapa yang membaca Al-Quran, mereka menghafaznya serta menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala dan mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan disebut lagi adkhalahu Allahu fil jannah wa syafa'ahu fi 'ashrati min ahli baiti. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam syurga dan menerima syafaatnya bagi 10 orang ahli keluarganya, yang disebut kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka. Jadi nak sebut ni tentang kelebihan. Indahnya bila kita boleh menjadi sebahagian daripada bukan sahaja pembaca Al-Quran, tetapi disebut dalam hadis ni wa ahalla halal. Maknanya kita mempraktiskan apa yang telah disebut dalam Al-Quran, yang mana kita sebut tadi dalam ta'rifan, Al-Quran ini ialah kalamullah. Al-Quran ini ialah firman Allah Ta'ala, yang bukan kalau kita sebut dalam satu kaedah usul fiqh, al-ibrah bi umumil lafzi, ataupun qawaid fiqhiyahnya, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Mana kita kata Al-Quran ni memanglah diturunkan kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, tetapi ibrah itu bukan untuk mereka sahaja, tetapi Al-Quran inilah menjadi petunjuk kepada kita hingga hari akhirat. Jadi tu yang saya nak sebut ialah bagaimana Al-Quran ini. Dan yang kita nak highlight dalam hadis ni ialah sebenarnya bagaimana syafaat tadi. Mudah-mudahan poin yang pertamanya ialah bagaimana Al-Quran itu menjadi syafaat kepada kita, bahkan bukan kepada kita sahaja, untuk ahli keluarga kita. Itu yang pertama. Kemudian disebut lagi tawajahu tajal karamati kadza. Bagaimana mereka yang yang membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran, disebut dalam satu hadis lain bagaimana Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbasa waliduhu tajan yaumal qiyamah ضوء أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. Dalam hadis ni mafhumnya ialah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran, yang dia sebut sebagai bukan sahaja membacanya, bahkan dia mengamalkannya, menyampaikannya, maka pada hari akhirat kelak dia akan memakaikan kepada kedua ibu bapa satu cahaya mahkota ini lebih terang daripada cahaya matahari yang kamu lihat atas muka bumi yang kamu hidup sekarang. Dan di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, fama dhannukum, bagaimana sangkaan kamu orang yang kalaulah dia seorang penghafal Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang menyebarkan Al-Quran, dia boleh bagi sangat hebat pada akhirat kelak kepada kedua ibu bapanya. Fama zannikum,
Nabi tanya pula, nah, bagaimana sangkaan kamu mereka yang mengamalkannya? Orang yang dia membaca Al-Quran sendiri, orang yang menghafal Quran sendiri, orang yang menyampaikan Al-Quran. Jadi nak sebutnya ialah besarnya kelebihan. Nah, satu lagi dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi rattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan, diucapkan kepada sahibul Quran, maknanya orang yang ahli Al-Quran, orang yang sentiasa mendakap Al-Quran, maksudnya bukan dakap peluk, tetapi orang yang maknanya Al-Quran itu berada dalam diri dia, yang disebut istilahkan Jailul Quranil Farid, seperti sahabat-sahabat Nabi yang digelar sebagai generasi Al-Quran yang unik. Bagaimana kita lihat para sahabat, mereka menjadi contoh kepada kita sehingga hari ini. Nah, bagaimana sabda Nabi tadi? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilul Quran. Maknanya sabda Nabi kata, bacalah serta naik, maknanya bacalah serta disebut istilah sini naiklah, dan tartillah sebagaimana kamu membacanya dalam Al-Quran, membaca Al-Quran di dunia, maka sesungguhnya fa inna manzilataka ni makna kedudukan. Nah, dalam hadis Nabi SAW kata, kedudukan kamu di mana? Kedudukan kamu ialah inda akhiri ayatin taqra'uha. Kedudukan kamu ialah ketika ayat yang terakhir yang kamu baca. Di manakah kedudukan akhir pada ketika itu? Maknanya, kalaulah contoh bahasa mudah kita, perumpamaan mudah kita. Kalaulah kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita baca surah Al-Baqarah sampai 5 ayat, itulah kedudukan kita. Nah, berbeza dengan mereka yang berusaha lebih. Dia bangun tengah malam, dia usaha, dia ikhtiar, bukan setakat dia baca. Dia baca bukan setakat 5 ayat, tetapi 10 ayat dan seterusnya, habis surah Al-Baqarah, sehinggalah seterusnya. Jadi nak sebutnya ialah kedudukan. Dari sudut kedudukan, martabat berbeza mengikut usaha tadi. Ini yang kita mafhum, yang kita faham daripada zahir hadis inilah. Jadi nak sebutnya ialah tentang kelebihan, ataupun kita kata sebagai kenapa kita nak sebut kita berasa tenang, kita berasa indah kehidupan kita ketika mana kita bersama-sama dengan Al-Quran. Ketika kita berpegang bahawa Al-Quran inilah yang menjadi tujuan, ataupun Al-Quran inilah sebagai panduan kepada cara kita. Al-Quran inilah sebagai panduan kepada kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta kita. Sebagaimana kita faham bahawasanya setiap baris, setiap titik, setiap ayat yang diungkapkan, maka Al-Quran ini ada petunjuknya kepada kita, dan pelengkapnya ialah antara Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijma' ulama' dan qiyas. Jadi saya nak sebutnya ialah bagaimana kita sebut indahnya apabila kita bersama-sama dengan Al-Quran. Seronoknya apabila kita boleh memahami kenapa Al-Quran ini adalah sumber yang sangat perlu kita ambil berat dia. Sebagaimana Sayyidina Uthman berkata, sekiranya hati kita suci, sekiranya hati kita bersih, sekiranya sucinya hati kita, nescaya kita tidak akan berasa kenyang dengan Al-Quran. Maknanya kita berasa nak sokmo, akan sentiasa nak baca sokmo Quran. Kita akan sentiasa nak rujuk sokmo, sentiasa nak tengok apakah Al-Quran. Ada perasaan dalam hati kita tak boleh berpisah dengan Al-Quran. Okey. Jadi seterusnya, sukalah saya nak sebut pula ialah bagaimana
yang kita sebut sebagai kesimpulan lah. Nah, sebagai kesimpulan kepada tajuk kita hari ini, bagaimana kita lihat sekeliling kita. Bagaimana kita cuba teliti persekitaran kita. Tak perlu kita tengok jauh, kita tengok anak-anak kita di rumah. Kita tengok jiran kita di sebelah rumah kita. Bagaimana mereka dengan Al-Quran? Bagaimana mereka dengan kehidupan mereka? Adakah Al-Quran telah berada dalam kehidupan mereka? Kalau lebih dekat lagi, kita tengok diri kita lagi. Bukan saja tengok anak-anak kita, jiran kita, tengok diri kita. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Bagaimana kita mencerminkan kehidupan kita, cara kita bermuamalat, cara kita berpegang dari sudut istilahkan sebagai kita perasaan kita. Perasaan kita dengan Al-Quran bagaimana? Apa yang disebut sebagai tujuan kehidupan? Yang kita sama-sama fahami dia. Jadi antara yang saya nak sebutnya ialah kita mesti memahami, kita mesti jelas dalam diri kita apakah tujuan kehidupan kita. Yang pertamanya yang selalu kita dengar. Maknanya yang pertama, tujuan kehidupan ialah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini juga daripada nas Al-Quranul Karim menyebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menjadi hamba-Nya. Jadi yang pertamanya, bila kita sebahagian daripada mereka yang sedar tentang Al-Quran ini, sedar tentang bagaimana kehidupan mereka, maka jelas disebut dalam Al-Quran. Maka sudah mestinya kita kena jadi sebahagian daripada orang-orang yang menyedari bahawasanya bila kita sebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah Al-Quran itu menjadi rujukan utama kita. Yang pertama. Yang kedua, bukan sahaja kita kena memahami bahawasanya tujuan kehidupan kita ialah sebagai hamba Allah Ta'ala, tetapi kita kena menyedari bahawasanya tujuan kehidupan kita ialah mesti menerima dengan rela hati, dan mesti patuh dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah kita lihat para sahabat, mereka bukan sahaja menjadi sebahagian sahabat yang memeluk agama Islam, tetapi mereka memahami tujuan kehidupan mereka. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai panduan mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan mereka. Yang kita sebut tujuan yang ketiga, bukan sahaja sebagai hamba Allah Taala, bukan sahaja kita patuh, tetapi yang ketiga ialah bila kita memahami kehidupan kita dan kaitan dengan Al-Quran, kita memahami bahawasanya kehidupan ini, bahawasanya kita bukan sahaja mesti patuh, tetapi kita mesti buat dengan penuh kecintaan. Dan semua tadi, matlamat tujuan kehidupan tadi, tidak lain tidak bukan, mestilah akan kembali kepada tajuk yang asal, iaitu bagaimanakah kita dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran inilah yang kita sebut sumber kepada kita, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk akhirnya, untuk mencapai tujuan, ataupun kita sebut untuk mencapai matlamat, atau untuk mencapai akhir kepada kehidupan, tujuan kehidupan, matlamat kehidupan kita saat ini, ada beberapa perkara yang mesti kita laksanakan. Untuk kita jadikan Al-Quran itu sebagai teman hidup kita, untuk kita jadikan Al-Quran itu sebagai ikutan kita. Yang pertama sekali ialah kita mesti ada dipanggil iman. Kita nak rasa bagaimana sahabat berasa seronok dengan Al-Quran, berasa sahabat ini mereka cinta kepada Allah dan Rasul, ialah pertama dengan iman. Dengan iman yang kita mesti beriman bahawasanya Al-Quran ini ialah kitabullah. Al-Quran ini ialah sumber yang utama kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
ialah berkaitan dengan hati kita. Bila kita nak sebut, kita nak sebahagian daripada mereka yang nak mengamalkan Al-Quran, sebahagian daripada mereka yang nak bersama-sama mempertahankan Al-Quran dan isi kandungannya, maka mestilah ada sifat yang kedua. Ikhtiar kita yang kedua ialah ikhlas. Keikhlasan kita. Jadi bagaimana keikhlasan kita? Adakah kita contohnya baca Al-Quran hari ini adalah semata-mata kerana kita inginkan orang sekeliling melihat kita, ataupun bagaimana? Jadi kita kena jadi sebahagian mereka yang benar-benar ikhlas. Yang benar-benar kita sebut Al-Quran ini kita buatnya kerana Allah Ta'ala, yang kita buatnya bukan semata-mata kerana terpaksa. Ataupun kita sebut Al-Quran, sekarang ini kita berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak, yang disebut sebagai bulan diturunkan Al-Quran, bulan yang diganjarkan dengan ganjaran yang sangat hebat. Tapi adakah semata-mata kita beramal, kita membacanya, adakah semata-mata untuk bulan Ramadan sahaja? Tak. Kita adalah hamba Allah Ta'ala, yang mana kita juga adalah hamba Allah ketika pada bulan Ramadan. Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada bulan Syawal, pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya. Jadi nak sebutnya ialah ikhlas. Dan ikhlas inilah yang kita sebut hati kita lah, yang akan lahir daripada mereka yang benar-benar memberikan jiwanya, imannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk kita nak menjadikan indahnya kehidupan, menjadikan indahnya perasaan kita setiap hari dengan Al-Quran, ialah kita mesti berazam. Kena ada azam. Kena ada azam, kehendak yang sangat kuat. Dan sudah tentulah kehendak yang sangat kuat ini lahir daripada hati yang ikhlas, lahir daripada iman yang kita sebut iman dengan lidah kita, beriman dengan hati kita, dan juga beriman dengan perbuatan kita. Kita laksanakan dan sebagainya. Jadi nak sebutnya yang tiga ialah perlunya azam, perlunya tekad yang kuat untuk melaksanakan. Untuk kita kalau menjadi penghafal Al-Quran, perlunya satu keazaman yang sangat hebat untuk kita menghadapi ujian untuk menghafal Al-Quran. Ataupun kita sebut azam kita nak habiskan bacaan, contoh kita nak habiskan satu juzuk satu hari, perlulah penyusunan azam. Maknanya kena ada tekad yang kuat. Yang keempat ialah usaha. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, jelas ada satu bab, al-kasbu, satu bab yang menceritakan kita ni bukan setakat kita kena berserah, yakin dengan kita sebut beriman dengan qada dan qadar. Dalam istilah ilmu akidahnya ada satu bab yang berkaitan dengan usaha. Jadi nak jadikan sebahagian Al-Quran ini sebahagian daripada kehidupan kita, nak jadikan perasaan Al-Quran itu kita sebut seronoknya, indahnya bersama dengan Al-Quran ini, sudah tentulah kena ada usaha. Kita nak meyakini, kita nak betul-betul merasai, merasai bagaimana seronoknya kalau seorang penghafal Al-Quran, bagaimana perasaan indahnya apabila dia hafal, dia ingat apa yang dia hafal. Seorang yang dia mendalami ilmu tafsir, keseronokan dia dan keindahan dia ialah apabila dia memahami, dia boleh menyampaikan kepada masyarakat. Jadi begitulah juga kita yang kita sebut, kita nak supaya Al-Quran ini berada melekat dalam hati kita, kita mesti berusaha untuk mencapainya. Kena ada usaha. Dan yang terakhir ialah kaedahnya ialah dengan kita memerlukan sedikit pengorbanan. Pengorbanan yang kelima inilah menjadi satu benda yang kita sebut agak sukar. Sebab apa? Sebab bila sebut pengorbanan, pasti ada yang terkorban. Bila sebut pengorbanan, pasti ada yang terpaksa kita tinggalkan. Iaitu perasaan kita. Kita mesti memberikan sedikit harta kita. Kita mesti memberikan sedikit keseronokan kita untuk kita capai hasrat, untuk bawa Al-Quran dalam kehidupan kita. Jadi itulah 5 perkara yang saya sebut sebagai satu kaedah. Maknanya usaha kita lah, ikhtiar kita bagaimana nak jadi sebahagian daripada mereka yang berasa, dia panggil istilah dia, berasa sangat seronok, sangat
bersama-sama dengan Al-Quran. Jadi sebagai satu perbincangan kepada hari ini tuan-tuan, hari ini kita lihat bagaimanakah kita interaksi kita dengan Al-Quran. Adakah kita lihat Al-Quran hanya penuh di almari kita, dan yang kedua, kita lihat lebih jauh lagi, apakah yang disebut dalam Al-Quran kita memahaminya? Apakah usaha kita untuk memahami Al-Quran? Apakah usaha kita kalau kita tak sempat, bagaimana usaha kita untuk anak-anak kita? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana Al-Quran, kita nak jadikan Al-Quran ini sebati dengan diri anak-anak? Kalaulah kita pun dari sudut bacaannya masih lagi banyak kekurangan, dan anak-anak kita juga masih lagi jauh dengan Al-Quran. Jadi pesanan saya kepada semua muslimin muslimat, kita cuba muhasabah diri kita. Kita cuba perhatikan dalam kehidupan seharian kita, setakat mana yang telah kita usahakan. Sabda Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya nilai Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu, tidak lihat kepada harta kamu, kekayaan kamu, tetapi penilaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah kepada hati kamu dan juga bagaimana usaha kamu. Jadi kita muhasabah balik, kita tengok diri kita, kita tengok ahli keluarga kita, bagaimana kita nak meningkatkan kefahaman, bagaimana kita nak meningkatkan usaha untuk melahirkan anak-anak kita, keluarga kita adalah generasi Al-Quran yang terpilih tadi, generasi Al-Quran yang unik tadi. Jadi itulah saya rasa sebagai satu perkongsian ringkas, satu perkongsian yang kita boleh sama-sama hayati indahnya bersama dengan Al-Quran. Bagaimana kita lihat masyarakat yang kita sebut boleh kembali kepada Al-Quran, maka masyarakat tersebut akan menjadi sebuah masyarakat yang harmoni, yang kita sebut ada nilai-nilai Rabbani, adanya nilai-nilai ukhuwah dalam dirinya, sehingga yang kita sebut kalau kisah sahabat, bagaimana mereka menjadi sahabat tadi, sehingga mereka boleh kalau istilahkan sebagai bukan setakat merasai ukhuwah yang rapat sesama mereka, tetapi mereka melebihkan orang lain daripada diri mereka, melebihkan orang lain daripada diri mereka. Jadi itulah yang saya rasa untuk pada hari ini, insya-Allah sama-sama kita bermuhasabah, sama-sama kita bermujahadah untuk mencapai nilai yang tinggi, iaitu Al-Quran itu adalah sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Jangan kita jadi sebahagian mereka yang tidak ada apa-apa perasaan, yang tidak ada apa-apa perasaan dengan keadaan sekeliling mereka. Jadi itu sahaja daripada saya untuk sebagai perkongsian pada petang ini. Mohon maaf atas sebarang kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.